Ini adalah lagi satu video khas untuk anda daripada Casio Malaysia. Terima kasih Casio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita masuk lagi satu kaedah dalam persamaan serentak, iaitu penggantian. Kaedah penggantian bagi cikgu agak mencabar kerana kesulitan dia dalam penggantian-penggantian yang agak rumit kalau soalan tu panjang, dan kita akan menggunakan Casio ClassWiz untuk membantu kita. Satu bonus yang cikgu sangat suka tentang kalkulator ClassWiz sebab dia ada 3 kebaikan yang cikgu rasa sangat bagus. Yang pertama sekali, dia dapat simak jawapan untuk beri kita jawapan akhir dengan cepat dan mesra sebab kemasukan dia ke dalam kalkulator jelas tidak mengelirukan seperti kalkulator yang lain. Kemudian kita akan ada checkpoint. Checkpoint ni lah cikgu punya favourite sekali. Sebab apa? Bila kita buat jalan kira yang begitu panjang sekali, nanti ada beberapa poin-poin tertentu untuk kita berhenti, check guna kalkulator, betul ke salah. Kalau salah, maksudnya kita jangan teruskan jalan kira kita. Sebaliknya, patah balik ke atas dan baiki jalan kira yang salah. Dan kalau betul, teruskan lagi perjuangan. Nanti kita akan tengok apakah yang dimasukkan dengan checkpoint tersebut. Contoh soalan. Selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan kaedah penggantian. So, persamaan dia diberikan. Jom kita mulakan. Cikgu nak maklumkan dahulu apakah strategi yang cikgu akan gunakan dalam penyelesaian soalan ini. Cikgu akan dapatkan dulu subjek-subjek seperti berikut. Yang pertama, cikgu akan dapatkan X sebagai subjek. Yang kedua, dapatkan Y sebagai subjek. Dan akhir sekali, kita nak X sebagai subjek. Macam biasa, kita akan gunakan kalkulator untuk tentukan dulu apakah jawapan dia sebelum kita buat. So, tekan menu. Lepas tu kita perlu cari dekat mana equation, iaitu huruf A. Ataupun daripada awal lagi, bila tekan menu, just tekan huruf A. Dapatlah equation. Kita tekan simultaneous equation, nombor 1. Ping! Simultaneous equation, number of unknown. Maksudnya berapa huruf yang dia ada. Kita ada 3. So, tekan 3. Ping! Lepas tu, masukkan semuanya seperti kat sini. 2, 3, negatif 4, negatif 8, 3, negatif 2, 2 dan 15. 4, 5, negatif 3 dan 7. Kalkulator punya paparan begitu mesra sekali sebab dia ada tunjuk sama dengan X, Y, Z. So kita isikan saja ikut kedudukan. Tekan sama dengan dan dia akan bagi tahu jawapan X kita, iaitu 3. X ialah 3. Tekan lagi sama dengan Y 2. Tekan lagi sama dengan, kita dapat Z 5. So ini adalah rujukan kita nanti. Baiklah, langkah yang pertama, cikgu dapatkan X sebagai subjek. So biasanya kita akan labelkan ini sebagai 1, 2 dan 3. Daripada nombor 1, cikgu tukarkan sebagai X subjek. Bermaksud semua ini pindah sebelah kanan, dia akan jadi negatif 8 pindah ini, cikgu tulis campur 4Z. Pindah ini, tolak 3Y. Kemudian akhir sekali kena bahagi dengan 2. So ini adalah persamaan yang seterusnya. Cikgu nak kurangkan kekeliruan. Jadi cikgu labelkan lain macam sedikit, iaitu 1A. Bermaksud dia adalah persamaan 1 yang telah dimodifikan sedikit. Kemudian cikgu akan masukkan persamaan 1A ke dalam persamaan 2 supaya kita dapat Y subjek dalam sebutan Z. Ha, tak faham? Macam ni, ya. Cuba tengok. 1A, cikgu masukkan dalam persamaan 2 dan motif cikgu tulis dalam bracket, kita nak Y subjek. Ini supaya kita tak keliru lah. Cikgu gantikan, dia jadi 3X. Ingat lagi tak X berapa? X kita ialah ini. So 3 bracket. Negatif 8 campur 4Z tolak 3Y per 2. Tutup bracket, tolak 2Y campur 2Z sama dengan 15. Kalau adik perasan, kita sekarang ada sebutan yang ada kombinasi Y dan Z sahaja. Motif kita apa? Kita nak Y subjek. So cikgu perlu kembangkan ini dan dapatkan Y subjek. Tetapi cikgu, saya tak suka pecahan. Ya, cikgu pun sama. Cikgu dapati ia mengelirukan. Jadi cikgu akan buat cowboy gila, iaitu 2 akan tembak semua dekat atas kecuali diri sendiri. Untuk pengetahuan anda, 3 juga miliknya. So jangan darab 2 dengan 3. Sebaliknya 2 darab dengan ni dan itu. Dan 3 darab sebelah atas, atas, atas. Maka kita dapat negatif 24 campur 12Z tolak 9Y tolak 4Y campur 4Z sama dengan 30. Perasan tak kita ada huruf Y dengan Z saja? Motif kita apa? Nak Y subjek seperti yang cikgu maklumkan tadi. So cikgu ringkaskan, negatif 24 pindah sana jadi tambah. So kita akan dapat 54. Dan Z, perasan tak dia ada dekat sini dan sini? Campurkan kedua-duanya dapat 16Z. Pindah dia jadi negatif 16Z. Congak amat digalakkan dalam bab ni sebab panjang gila jalan kira dia kalau kita buat satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Oh yo, astagfirullah. Dan untuk Y nanti kita dapat hasil dua-dua ini, iaitu negatif 13Y. Ingat kita nak Y subjek, so cikgu pindahkan negatif 13 ke sebelah bawah. Cikgu dah dapat Y subjek. Ini persamaan kita yang cikgu nak labelkan dia dengan cara tersendiri, iaitu 1A2.
Anda akan nampak pelbagai bentuk penyelesaian dekat dalam mana-manalah buku teks ke apa. Ini adalah kaedah cikgu sendiri supaya kita tak keliru. Tak keliru ke apa cikgu? Kadang-kadang pelajar akan termasukkan persamaan ini dalam persamaan yang dirinya balik semula, menyebabkan kita dapat satu situasi yang dikenali sebagai muka orang blur. Tak faham. Apa tu muka orang blur? Muka orang blur macam ni. Nampak tu betapa blurnya dia? Ya, situasi ini boleh berlaku dan kerap berlaku. Contohnya, dia ambil persamaan 1A, dia terganti balik dalam persamaan nombor 1. Hal apa yang akan dapati ialah, cuba tengok kan, X gantikan balik dalam persamaan pertama. 4Z tolak 3Y per 2. Campur 3Y tolak 4Z sama dengan negatif 8. So, 2 boleh potong dengan 2, lepas tu kita ada negatif 8. Boleh pindah sebelah sana, kita dapat apa? Negatif 8 campur 8, kosong. Oh, okey. Lepas tu 4Z, 4Z tolak 4Z, oh kosong, okey. 3, negatif 3Y campur 3Y, kosong. Kosong, kosong sama kosong. Muka orang blur. Kata. Siapa kat sini pernah dapat muka orang blur? Bagi tahu dekat dalam ruang komen kat bawah tu. Jom kita sambung dalam kira seterusnya. Baik, so balik semula, perasan tak cara cikgu labelkan ini sebagai 1A2? Kalau cikgu labelkan dia sebagai ni 1, 2, 3, ni 4, ni 5, kita takut yang 5 ni termasuk balik dalam nombor 2. Yang tu akan menghasilkan nanti kekeliruan. Kerana adanya nombor 2 kat sini, kita tahu jangan gantikan dalam nombor 2. Dan contohnya 1A dekat sini, kita tahu ada 1, so janganlah ganti balik semula dalam nombor 1. Itu lebih mudah bagi cikgu Hasan lah. Baiklah, so setelah kita mendapatkan X sebagai subjek dan Y sebagai subjek, sekarang tiba masanya untuk serang persamaan yang terakhir 3 kali. Persamaan akhir yang ketiga diserang 3 kali. Apa maksud cikgu tu? Persamaan 1A ni akan digantikan dalam persamaan nombor 3. Persamaan 1A ni juga akan digantikan dalam persamaan nombor 3. Dan anda akan lihat sekejap lagi persamaan yang bawah ni akan digantikan lagi sekali dalam persamaan nombor 3. Hal ini sangat menarik sekali. Jom kita lihat. So kita ada 4X kat sini dan X cikgu gantikan dengan ini. So cikgu ada 4X campur 5Y tolak 3Z sama dengan 7. Kalau nak tulis ayat-ayat dia adalah 1A2 dan 1A ganti ke dalam persamaan 3. Ini baru 2 ganti kan? Sekejap lagi 3 kali kan? Sebab ada cikgu cakap tadi, sekali, 2 kali, 3 kali. So, bila masuk, dia jadi 4 dan X cikgu gantikan dia dengan yang ini. Cikgu sambung dengan campur 5. Y, cikgu ambil yang ini. Sambung. Tolak 3Z sama dengan 7. Sesuatu yang menarik kat sini ialah sepatutnya persamaan yang terakhir ni hanya mempunyai huruf Z. Sebab di persamaan yang cikgu cakap tadi, Z kan? Kita nak Z subjek. Jadi kalau kita nak Z subjek, yang mengganggu kita sekarang ialah huruf apa? Huruf Y. So Y ni perlu diganti lagi sekali dengan ini. Sebab itulah cikgu kata tadi, persamaan 3 akan diserang 3 kali. Sekali, 2 kali dan ini lagi sekali. Tapi ganti kat sini. Okey kelas, saja nak bagi tahu anda, kita nampak 2 dengan 4 boleh potong. Tetapi dalam peperiksaan kadang-kadang tak boleh potong. Contohnya bawah ni 3. Maka kita berhadapan dengan situasi yang complicated. Banyak pecahan. Astaghfirullah. Jadi cikgu nak pura-pura lah sementara waktu yang kita tak potong dahulu dan cikgu gantikan Y. Negatif 8 campur 4Z tolak 3, kemudian barulah cikgu isi Y dengan semua ni. 54 tolak 6Z per negatif 13. Tutup bracket. Tetapi jangan lupa, dia ada per 2 kat bawah situ kan? Ping. Cuh, gila panjang. Sebelah kanan ini masih lagi sama. Setakat ini, semua kaedah yang digunakan ialah penggantian 100%. So, kelas kat sini, kita dah mula rasa macam semput gila, macam buat karangan esei bahasa matematik. Dan inilah checkpoint yang cikgu maksudkan. Checkpoint apa cikgu? Checkpoint untuk semak sama ada jalan kira kita setakat ni betul atau salah. Cara dia ialah guna alpha X. Dan oleh kerana kalkulator ni ada kebolehan untuk buat pecahan berbentuk atas bawah, maka kita untung gila. So, macam mana cikgu? Contohnya, nak keluar daripada sini, just tekan menu, diikuti 1. Ping. Lepas tu cikgu nak masukkan seluruh ini dalam kalkulator. Walaupun cikgu nampak 42 boleh potong, lagi sekali kita biarkan sebab nak tunjuk macam mana nak semak guna kalkulator. So, cikgu masukkan 4. Diikuti oleh bracket. Sebab ni pun ada bracket, kita masukkan. Kemudian ini ada pecahan. So, cikgu isytiharkan dulu pecahan, tekan ini, ping. Dan negatif 8 diikuti sambung negatif 8 campur 4 Z. Huruf Z kat kalkulator hanya boleh terima huruf X. So cikgu pakai X kat atas ni, 4X tolak 3. Lepas tu ada bracket lagi sini. Oh, tambah bracket. Bracket lagi ya cikgu. Dan ada pecahan. So cikgu tulis atas bawah. Woo! 54 tolak 16 Z. 54 tolak 16
X. Ingat ya, kalkulator dia nak X saja. Tekan bawah, negatif 13. Tekan kanan. Cikgu kena tutupkan bracket yang pertama dan turun ke bawah, tulislah kita punya per 2. Cikgu berjaya tulis sebiji macam ni. Cuma jangan lupa untuk tutup bracket. So, tutup bracket. Ya, okey, cantik. Sambung. Tambah 5. Bracket. Kita ada pecahan. Atas bawah. 54. Tolak 16. X. Okey, gantikan Z jadi X. Bawah dia tulis, cikgu tekan bawah, negatif 13. Tekan kanan. Tutup bracket. Tolak 3X. Sama dengan, cikgu tekan alpha calculate, baru keluar simbol sama dengan 7. Ingat kelas, cara dia shift calculate equal. Shift calculate equal. Dia bagi jawapan X sama dengan 5. Ini adalah checkpoint cikgu untuk check sama ada semua ke atas ni betul atau salah. Jawapan kita Z5. Bukan X tau. X ni calculator punya setting. Kita punya huruf sekarang tengah buat Z. So kita tulis Z sama dengan 5. Betul ke? Cuba check mana tadi. Ni kita buat tadi awal-awal kan? Z5. Alhamdulillah. Maksudnya jalan kira kita setakat ni betul. Cikgu tutup yang atas ni sementara waktu. Dan kita perlulah ringkaskan ini. Alhamdulillah kita boleh mansuhkan 4 dengan 2. So ni jadi 2. Lepas tu kiranya tak ada apa-apa kat sebelah bawah ni. Cikgu buat macam ni lah supaya tak keliru. Dan negatif 13 adalah pecahan yang mana dia perlu hilangkan. So kita tembak atas negatif 13, dia akan tembak 7. Tembak negatif 3, dia tidak akan tembak 5 sebab 5 miliknya ya. Sepatutnya 5 duduk di sebelah atas pun kalau dia darab ke dalam kan. So 5 adalah dia punya. Jangan tembak diri sendiri. 13 akan darab dekat sini. Ataupun boleh tulis kat depan salah satu. And then 13 akan darab juga dengan sini dan juga sini. Cikgu, yang 2 ni darab tak? Tidak, sebab 2 ni dia akan darab dalam ya. So 2 adalah milik atas ini semua. 2 ni darab sini, sini dan sini. Perasan tak? Cikgu hanya tulis darab 3 saja bukan dengan ni 2 sebab 3 mewakili semua ni. 5 darab ini dan ini. Keliru lah cikgu, 17 tu. Ya ke? Keliru. Kalau keliru tak apalah. Kita buat dulu yang 2 ni dan juga yang 5 ni. 13 tu biar dululah ya. Saja je. Tak apalah, cikgu bagi can dekat korang ya. So negatif 16 8Z, 2 darab ni negatif 6. 54 16Z per negatif 13. Campur 5 darab dalam 270 tolak 80Z per negatif 13 tolak 3Z sama dengan 7. Baiklah, sekaranglah cikgu nak cuba lagi sekali untuk tembakkan 13. Are you ready? Yeah! Alright, jom. Darab 7. Boom. Darab ni. Boom. Darab sini. Darab sini. Darab sini. Okey, so 13 darab dengan ni. Cikgu dapat 208. Tolak 104Z. Tolak. Dekat sini berita baik. Sebab negatif 13, sini pun negatif 13. Kalau negatif 13 darab 6, dia akan potong dengan negatif 13 kat bawah. Pula. Senang je macam ni kan. Negatif 6. Cikgu tak darabkan. Cikgu biar je duduk sebelah dia. Tapi ada ni kan. 54 tolak 16Z per negatif 13. Campur. Yang ni dah tak akan ada lagi dah kat bawah. 270 tolak 80. Ni darab itu positif 39Z. Dan darab 7 sama dengan negatif 91. Ni boleh batal. Dan negatif 6. Nanti darab kedua-dua ini. Panjang kan step dia? Wow. Kelas, kalau anda nak pakai alpha X kat sini, macam mana cikgu? Okay, cikgu masukkan saja. Z gantikan dengan X. Here we go. 208. Tolak 104 alpha X. Tolak 6 bracket. 54 tolak 16X. Tutup bracket. Campur 270 tolak 80 campur 39 alpha X. Alpha calculate. Lagi sekali ya. Alpha calculate untuk keluarkan simbol sama dengan negatif 91. Bersedia? 1, 2, 3. Alamak, tak dapat. That means cikgu ada tersilap. Kat mana ni? Bila cikgu masukkan ni tadi dapat 5, betul. Maksudnya ada tersilap dekat sini. La ilaha illallah. Ya Allah, cikgu ni careless betul. Yang huruf Z kat sini, cikgu tercicir kat situ. Astaghfirullahalazim. So patutlah kat situ sepatutnya ada X. Hoi, nasib baiklah kalkulator ni tolong check. Kalau tadi cikgu tak check ni, jawapan bawah ni salah, kita membazir masa yang begitu banyak sekali ya. Pindah. Rupanya salah. Astaghfirullah. Lagi sekali cikgu cuba. Shift, calculate, equal. Tada! Cikgu punya jawapan 5. 5 merujuk kepada Z. Z! 5! Alhamdulillah. Sekejap awal lagi. Kita baru je dapat Z. Kita nak perlu X dan Y. So, kita patah balik, gantikan ini ke dalam persamaan yang mana satu.
Kita gantikan Z5 dalam persamaan 1A2 sebab sini ada Y. So Y sama dengan 54 tolak 16 Z. Z kita 5 per negatif 13. Tekan kalkulator, tekan pecahan 54 tolak 16 darab 5 bahagi dengan negatif 13. Sama dengan, cikgu dapat 2. Y 2. Tengok. Sama tak Y2? Alhamdulillah. Y2 kita sama. Steady. Sambung lagi untuk cari X. Mana X kita? Ni 1A. So gantikan ni dalam 1A pula. X sama dengan negatif 8 campur 4Z tolak 3Y per 2. Z cikgu ganti dengan 5 dan Y cikgu ganti dengan 2. Tekan kalkulator, pecahan. Negatif 8 campur 4 bracket 5 tutup bracket tolak 3 bracket 2 per 2 sama dengan 3. Alhamdulillah. X sama dengan 3. Kita berjaya dapat semua nilai yang kalkulator ramalkan daripada awal tadi. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Anda boleh dapatkan ClassWiz original anda daripada Shopee, link dekat dalam description below. Jangan beli yang sebarangan ya, sebab banyak sangat ciplak yang dah ada dekat pasaran sekarang. Beli mahal sikit tapi selamat. Ya, anda juga akan dapat RM5 diskaun dan juga dapat folder percuma. Comel lah folder ni. Ya, sila ke Shopee, link di description below. Buruknya.